Apakah kerja rumah sebelum Pakatan Harapan Kedah masuk pilihan raya? Yang pertama, mesti ada blok politik yang kukuh. Ciri yang pertama ada. Ketua kita Datuk Mahfuz, jawatankuasa PH Negeri, jawatankuasa peringkat cabang, peringkat parlimen, lengkap. Ciri yang pertama, kena ada satu kombinasi kerjasama kesatuan yang kukuh atas nama Pakatan Harapan Kedah Chapter. Yang pertama, lengkap. Yang kedua, kita nak masuk 15 kerusi parlimen. Untuk itu, agihan kerusi parlimen apakah sudah sempurna? Jawapannya sudah. Kita ada kerusi untuk keadilan, kita ada kerusi untuk DAP, kita ada kerusi untuk amanah. Pembahagian kerusi sudah pun selesai. Itu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga, masing-masing parti sedang memuktamadkan calon-calon pilihan raya mewakili parti masing-masing di peringkat negeri Kedah. Okay. Proses itu sedang berjalan. Saya malam tadi makan malam amanah Padang Serai. Kemudian turun, balik bincang calon, patah balik. Ya, sekejap lagi nak kena jumpa pula Presiden yang sekarang ni fundraising dinner di Pulau Pinang. Okay. Itu biasa. Nak bagi selesai soal calon. Dan Kedah, baik amanah, baik DAP atau keadilan, kita sedang proses memuktamadkan, dan kalau semuanya berjalan mengikut jadual, PH Kedah bercadang untuk mengumumkan 15 calon Pakatan Harapan Parlimen Kedah pada tanggal 29 Oktober. Nantikan pengumumannya. Itu selesai. Blok politik ada? Ada. Rundingan kursi selesai? Selesai. Calon sedang dimuktamadkan. 3 dah ada. Baik. Yang keempat, jentera yang akan bekerjasama. Semalam, ucapan saya masa majlis makan malam anjuran amanah Padang Serai. Saya katakan bahawa keadaan terbaik tentang jentera ini ialah bila satu parti itu mewakili Pakatan Harapan. Saya bagi contoh Datuk Mahfuz bertanding pokok sena. Saya katakan bahawa waktu dia bertanding, dia pakai jaket Pakatan Harapan. Dia bukan lagi pemimpin amanah Kedah atau amanah Malaysia. Sehingga Mahfuz menang di pokok sena, amanah rasa dia menang, keadilan rasa itu kemenangan keadilan, DAP pun rasa itu kemenangan DAP. Barulah itu namanya kemenangan Pakatan Harapan pokok sena. Itu dalam konteks Mahfuz. Sampai macam itu, kita nak kena ada sikap bahawa masuk ini dengan jaket Pakatan Harapan. Okay. Jadi, itu poin saya yang pertama. Poin saya yang kedua, saya katakan bahawa masuk pilihan raya adalah untuk menang dan membentuk kerajaan. Sekarang ini modal kita di mana? Kita menang di pokok sena, kita menang di Alostar, kita menang di Kuala Kedah, kita juga menang di Merbuk, kita menang di Padang Serai, kita menang di Kulim Bandar Baru, kita menang di Sungai Petani. Masuk pilihan raya kali ini, kawasan parlimen yang sudah kita sedia menang, kita mesti kerja kuat untuk kekalkan kemenangan dan menang lagi di 7 kawasan parlimen ini. Ini fokus kita yang pertama. Tetapi kerana matlamat kita adalah untuk Tawan Putrajaya memerintah, maka 7 itu tak cukup untuk menyumbang kepada bertambahnya majoriti kita ke Putrajaya. Oleh itu, kita mesti berusaha menang di Pendang, kita mesti menang di Jerai, kita mesti menang di Kubang Pasu, Jerlun, Langkawi, Padang Terap, Sek, Baling. Ada tertinggal?
Semua saya sebut lah kat you. Semua saya dah sebut. Tak tinggal lah saya dalam politik Kedah dah tak lama, lebih kurang 27 tahun aja. Hampir semua kawasan saya pergi tu, yang saya sebut saya pergi. Bukan saja pergi, tapi tahu saya belok-belok, longkangnya mana, paritnya mana, kampungnya mana. Jadi, yang dah menang kita nak pertahankan, yang belum itu kita usaha nak tambah lagi. Barulah pada 19 hari bulan November, hari mengundi, pukul 10 malam, bila keputusan pilihan raya seluruh Malaysia itu diumumkan, mudah-mudahan harapan kita, kemenangan Pakatan Harapan disumbangkan oleh kemenangan besar dari kerusi parlimen dari negeri Kedah. Itu fokus kita. Itu fokus kita. Itu yang kedua. Poin saya yang ketiga. Kenapa mesti kita menang kali ini? Saudara, yang pertama, kita yakin kita ada keupayaan, ada barisan pimpinan terbaik. Menang bermaksud kita boleh mewujudkan suasana politik yang lebih stabil berbanding dengan kerajaan selepas pengkhianatan Sheraton Move. Baik bawah Muhyiddin Perikatan Nasional ataupun bawah Ismail Sabri. Kemenangan Pakatan Harapan, kemenangan untuk mengembalikan kestabilan politik. Pelabur takut kalau politik tak stabil. Apa maksud tak stabil? Pagi kawan ni perintah, minggu depan orang lain perintah. Pelabur takkan bawa masuk. Bila pelaburan tak bawa masuk, satu daripada komponen penting ekonomi untuk memakmurkan dan menyemarakkan lagi pertumbuhan ekonomi dalam negara. Yang kedua, Pakatan Harapan mesti menang. Sebab kita tak boleh bagi ruang kepada politik yang berasaskan kepada perpecahan atas nama perkauman dan sentimen agama. Tak boleh. Rosak masa depan negara. DAP komunis. Pakatan Harapan tak beriman. Beza politik sudahlah. Kamu sokong merah, kami sokong biru, kamu sokong kuning, sudahlah. Kenapa mesti pecah dengan sentimen kaum dan agama? Tak ada tempat untuk itu. Kerana itu, politik Pakatan Harapan pendekatannya adalah pendekatan mendamaikan. Ajak kasih sayang, hormat menghormati. Hanya Pakatan Harapan boleh bawa pendekatan politik seperti ini. Kita mesti ambil kerajaan. Yang kedua. Yang ketiga. Kesan ekonomi yang begitu teruk sekarang ini. $1 hari ini RM4.75. Makin teruk, makin menjunam. Kos sara hidup sedang meningkat. Sekarang dia tak bunyi kata, apa kamu boleh buat? Dulu kamu perintah kamu buat. Memang kita buat. Sudah ingat lagi? Masa kita jadi kerajaan, ada harga ayam semahal sekarang. Ini bukan rocket science. Basic ekonomi. Pastikan bekalan cukup. Kemudian pastikan tawaran ada. Gunakan kuasa kerajaan. Akta kawalan harga dan anti pencatutan. Dialog dengan pengeluar. Terangkan matlamat kerajaan. Jaga kebajikan rakyat. Jangan terbeban dengan kos sara hidup. Umumkan. Laksanakan. Ini di Pabali esok lusa. Kawalan harga pun tak berlaku. Kenapa tak boleh buat? Sekarang musim nak di Pabali besok lusa. Kacang parpu mahal. Kacang dal mahal. Daging kambing mahal. Bawang dan sebagainya. Kawal. Kita bukan suruh kawal 100 item barangan. 20, 30 yang paling banyak. Kawan-kawan kita kaum India nak berbelanja untuk di Pabali esok lusa. Itu pun tak boleh nak buat. Saudara, Pakatan Harapan mesti ambil balik. Kerana kita ada keupayaan, ada kepakaran dan ada tekad, ada kehendak, ada azam untuk membela rakyat dalam bab kos sara hidup dan kadar inflasi. Saudara, 3 perkara telah saya sebutkan. Ucapan aluan saya.
Itu baru ucapan aluan, belum ceramah pilihan raya lagi. Ceramah nanti lagi berapi. Jadi 3 perkara. Pertama, senarai kerja rumah kita siap. Pakatan Harapan compact, intact and functioning. Rundingan selesai, pemilihan calon sedang berjalan, cukup. Yang kedua, persiapan jentera yang mantap, yang merasakan bahawa kemenangan kita bukan kerana identiti parti. Kemenangan kita atas nama brand Pakatan Harapan. Kita nak pertahankan kerusi sekarang, kita nak tambah lagi yang belum kita menang. Supaya Kedah, bila kita melangkah Putrajaya, langkah kita itu disumbangkan oleh kemenangan besar Pakatan Harapan dari kerusi Parlimen Kedah. Itu saya sebut yang kedua. Yang ketiga, saya kata kita kena ambil balik dari segi politik, kerana kita nak hentikan gaya politik usang, lapuk dan lama. Perkauman dan sentimen agama yang memecah, memisahkan kita. Tak boleh. Itu bukan masa depan kita. Karena itu, Pakatan Harapan masuk mesti dengan tekad untuk menang. Dan memang kita boleh menang. Kita memang boleh. Saudara, kita kuat dia baru. Ini. Kita semua sekali, kita. Terima kasih. Saya kalau terpaksa beredar, bermaksud ada lagi beberapa acara yang sedang menunggu. Tanpa maksud untuk tidak menghormati tetamu-tetamu yang datang. Saya ucap terima kasih Datin Rin, Saudara Asmirul, Saudara Sophie, Tan Kok Yu, Datuk Mahfuz, Datuk Johari Abdul memang sentiasa sibuk, Datuk Fakrul pun ada, Saudara Karupaya dan Datuk Ismail. Saya ucap terima kasih. Saya sangat hargai keputusan memilih Kulim Bandar Baru untuk menjadi tuan rumah program malam ini. InsyaAllah masa yang ada nanti kita akan jelajah seberapa banyak kawasan yang boleh dalam misi dan tujuan yang telah saya gariskan tadi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.